Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi negara. Usaha memperkasa bahasa Melayu perlu diperkukuh secara domestik. Sebagai rakyat Malaysia, mereka perlu tanamkan perasaan malu jika tidak berbangga dengan jati diri, memartabatkan bahasa Melayu, memandangkan ia bahasa kebangsaan. Bahasa dijulang, bangsa gemilang. Bahasa serlahan tradisi bangsa. Bahasa indah, martabat negara. Bahasa warisan negara berdaulat. Forum Remaja, Bahasa Busana Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, cetusan barakah buat hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Bertemu kita dalam arena Forum Remaja bersama saya Darwima Rosli. Buat sekian kalinya bagi mendiskusikan satu tajuk yang kian hangat diperkatakan. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak dan cantik bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Kami membawa modul bicara yang bertajuk Bahasa Busana Bangsa, bingkisan wacana yang akan kita diskusikan bersama. Hadirin sekalian, Laksamana Hang Tua pernah mengungkapkan, takkan Melayu hilang di dunia. Kata keramat ini mempamerkan bahawa Melayu tetap akan berdiri utuh di pesada dunia biarpun masa bergilir. Namun, usahanya memberikan perhatian kepada bangsa. Bahasanya juga perlu dititik beratkan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana bahasa merupakan asas kepada sesuatu bangsa yang saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Umpama memakai busana, biarlah terserlah keindahan melalui persalinan yang lengkap. Jangan pula bajunya Melayu, seluarnya pendek dan penutup kepalanya topi koboi. Aneh bukan? Tenunlah busana bangsa dari benang pusaka, biar terserlah kecantikan pemakainya. Segala persoalan tentang cabaran bahasa pada masa kini, khususnya bahasa Melayu, akan kita rungkai dan kita kupas pada hari ini. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Nur Alia Syazwana yang begitu cantik pada hari ini. Apa kabar saudari? Alhamdulillah, sehat saudari Nurusi. Seterusnya, ahli panel kedua, satu-satunya pahlawan tampan, Muhammad Ikram. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, kabar baik saudari pengurusi. Dan di hujung sana, Sri Kandi yang turut bersama dengan kita, ahli panel ketiga, Saudari Nur Natasha Soleha. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih, saudari pengurusi. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya ingin mengajukan tunjang utama persoalan mengenai bahasa yang dikatakan busana bangsa, khususnya dalam konteks bahasa Melayu itu sendiri. Silakan wahai saudari. Terima kasih saudari pengurusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hadirin sekalian, sejak sekian lama, bahasa telah memainkan peranan yang cukup penting dalam penentuan identiti sesuatu bangsa. Keyakinan ini turut disandarkan melalui ungkapan seperti bahasa jiwa bangsa, bahasa menunjukkan bangsa, dan juga bahasa busana bangsa itu sendiri. Kepentingan bahasa sebagai penentu identiti bangsa memang tidak dapat disangkal lagi. Kedudukan bahasa sebagai busana bangsa telah berkembang bersama-sama dengan peradaban manusia sejak dahulu lagi. Seperti yang kita sedia tahu, bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam penentuan identiti sesuatu bangsa. Sejak dahulu lagi, orang Melayu amat terkenal dalam ilmu pelayaran sehinggakan mereka mampu menguasai lautan, daratan, dan kepulauan. Menurut Asma Haji Omar 2006 dalam buku Bahasa Melayu Samudra, Benih yang Baik Menjadi Pulau,
Beliau menyatakan penyebaran bahasa Melayu bukan hanya berlaku di Kepulauan Melayu, tetapi tersebar sehingga ke Kepulauan Cocos, Pulau Christmas, Australia Barat Melbourne, dan Australia Timur Sydney. Di Kepulauan Cocos, komuniti Melayu di situ berjaya mempertahankan bahasa Melayu lebih daripada setengah abad, berada jauh daripada tamadun Melayu yang lain. Di samping itu, kelestarian bahasa Melayu di situ banyak dipengaruhi oleh faktor pengekalan budaya Melayu. Mereka memastikan adat rasa Melayu dari segi upacara keagamaan dan kebudayaan tetap dipelihara. Menariknya hadirin sekalian, upacara ini dilakukan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Hal yang sedemikian ini jelas membuktikan kepada kita semua bahawa dalam usaha pengekalan budaya dan identiti bangsa, elemen bahasa memang tidak dapat diketepikan. Bahasa itu sendiri berdiri sebagai busana bangsa yang terdapat di dalamnya hukum makam, adat, cerita rakyat, asuhan dan tunjuk ajar, sapaan dan bentuk kekeluargaan, serta gurau senda dan sebagainya. Terima kasih. Bagus, ulasan pendapat yang begitu benar sekali saudari. Memang benar apa yang dikatakan oleh saudari sebentar tadi. Saya begitu tertarik dengan jati diri masyarakat Melayu di Kepulauan Cocos yang membuktikan bahawa budaya Melayu yang terakam dalam bahasa Melayu membawa pengertian yang cukup besar dalam kebudayaan orang Melayu itu sendiri. Justru, saya ingin menanyakan persoalan yang seterusnya kepada panel yang kedua. Bagaimanakah pemilihan bahasa kebangsaan sebagai busana bangsa dalam usaha pengekalan identiti bagi sesebuah negara? Silakan wahai saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia sebelum negara mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca terpenting di rantau ini. Bahasa Melayu yang bermula awal pada abad ke-7 telah berkembang dan menjadi bahasa pemerintahan dan perdagangan. Dalam konteks bernegara pula, bahasa merupakan salah satu identiti rasmi bagi sesebuah negara. Pemilihan satu atau lebih bahasa untuk dijadikan bahasa kebangsaan merupakan asas yang mesti diputuskan secara perundangan. Pemilihan bahasa kebangsaan sebagai busana bangsa amat penting dalam usaha pengekalan identiti bagi sesebuah negara. Menurut Asim Nawaz Abbasi 2013 dalam buku A National Language Represent the National Identity of a Country dengan izin, beliau menyatakan bahawa bahasa kebangsaan merupakan petunjuk jelas yang mewakili identiti bagi sesebuah negara. Untuk memahami dan menembusi jauh ke dalam komuniti kebangsaan, seseorang mesti dapat bercakap dan memahami dalam bahasa kebangsaan. Ketekunan menggunakan bahasa kebangsaan akan membolehkan seseorang itu berupaya untuk memahami sepenuhnya aspirasi bernegara serta aspek-aspek sesebuah budaya masyarakat. Justru tidak heranlah mengapa negara-negara besar seperti Indonesia yang mempunyai 742 bahasa pribumi hanya memilih bahasa Indonesia, iaitu rumpun bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Begitu juga di Papua New Guinea yang mempunyai 820 bahasa pribumi hanya memilih bahasa Hirimotu, bahasa Topisin dan bahasa Inggris untuk dijadikan bahasa utama. Wah, lontaran pandangan yang begitu bersemangat sekali ya saudara. Melalui penerangan yang ringkas tadi, dapat kita ketahui bahasa juga menyimpan bahagian penting tentang nilai, salah silap dan jati diri sesebuah bangsa. Pandangan ini amatlah bertepatan dengan kedudukan bahasa sebagai perakam intipati cara hidup sesuatu bangsa yang terkandung di dalamnya pengetahuan dan pengalaman hidup sesuatu bangsa. Hadirin sekalian, jika kedua orang panel kita tadi menerangkan tunjang persoalan tentang konsep bahasa busana itu sendiri dan juga aspek pemilihan bahasa kebangsaan dalam mengekalkan identiti sesebuah negara. Sekarang, saya ingin meminta pendapat panel ketiga pula. Saudari, apakah pendapat saudari tentang bahasa yang ditaklifkan bukan sahaja sebagai warisan budaya semata-mata, tetapi juga sebagai bahasa ilmu bagi sesebuah tamadun bangsa? Silakan wahai saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan yang amat menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Kewibawaan sesuatu bahasa menggalas tanggungjawab sebagai bahasa ilmu dalam sesebuah tamadun bangsa sebenarnya bergantung pada keupayaan sesuatu bangsa menterjemahkan bidang ilmu dengan menerapkan pemahaman yang jelas dan tanpa sebarang prejudis ataupun keraguan. Prejudis dengan erti kata membanding-bandingkan keupayaan sesuatu bahasa dengan bahasa-bahasa lain. Manakala keraguan pula membawa maksud tidak ada timbul sebarang syakwa sangka. Faktor inilah yang menjadi pemicu yang akan menganjak martabat bahasa ke satu aras yang mampu diyakini dan dibanggakan. Dalam konteks melahirkan generasi baharu minda kelas pertama, soal lemah ataupun tidak penguasaan golongan ini menguasai bahasa komunikasi dunia, khususnya bahasa Inggeris, bukanlah soal primer. Ilmu pengetahuan yang diperolehi dalam apa-apa bahasa pengantar sekalipun, andai difahami, diterokai, diterjemahkan dan aplikasi secara betul, akan membuahkan hasil yang di luar jangkaan. Sebagai contoh, hasil kajian penyelidikan pelestarian alam sekitar, Waima dalam bahasa Melayu sekalipun, andai sahih, lengkap, berwibawa dan membawa manfaat serta boleh dijadikan rujukan oleh pencinta alam sekitar, pasti akan dibaca dan dirujuk oleh mana-mana bangsa sekalipun walaupun harus menerjemahkannya ke bahasa mereka. Perkara ini membuktikan bahawa bahasa itu bukan sahaja sebagai jiwa sesebuah bangsa, tetapi juga sebagai pakaian minda. Di sini juga dapat kita lihat kecendekiaan bangsa itu terselah melalui keindahan bahasanya. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudari, saya sangat bersetuju dengan pandangan saudari yang begitu jelas dan menarik sekali. Anehnya, masyarakat kita lebih cenderung untuk bersusah payah menerjemahkan hasil kajian kita ke dalam bahasa utama agar mendapat pengiktirafan pada peringkat global. Akibatnya, bahasa kita akan terus dianggap tidak berwibawa. Malah, orang asing tidak akan ambil endah untuk mempelajari bahasa Melayu. Hadirin sekalian, 3 persoalan telah berjaya dirungkai oleh ahli-ahli panel kita. Baiklah, saya juga ingin meninjau pandangan ahli panel tentang kondisi bahasa kebangsaan dalam negara kita pada masa kini. Ya, memang bahasa Melayu masih dan akan terus hidup. Tetapi bagaimana dengan kondisinya? Normal atau kritikal? Saya buka peluang ini kepada semua ahli panel untuk mengutarakan pandangan berkenaan skeptikal, sangsi dan salah laku melunturkan integriti bahasa Melayu itu sendiri. Izinkan saya menjawab persoalan saudari pengurusi. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengurusi. Hadirin sekalian, jika kita tinjau persekitaran bahasa pada hari ini, bahasa Melayu seakan-akan menghadapi komplikasi penyakit disebabkan virus yang diciptakan dan disebarkan oleh rakyat Malaysia sendiri. Masyarakat kini mengabaikan konsep ketulusan dalam hal menghargai, memupuk dan memelihara bahasa Melayu. Bagi mereka, cukup bahasa Melayu tersemat di atas kertas undang-undang tanpa menghayati secara mendalam. Sikap untuk terus menjadi penonton dan cepat berpuas hati sekaligus menjadikan bahasa Melayu tidak ubah seperti artifak sejarah kusam yang hanya dibicarakan tentang kemegahannya tetapi tidak dihayati keistimewaannya terhadap sumbangan besar sesuatu tamadun. Di sini kita dapat perhatikan betapa kurangnya usaha kita untuk menonjolkan penggunaan bahasa Melayu pada tempatnya. Tidakkah digelar zalim jika seseorang itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Sama-sama kita renungkan. Hebat kata-kata atau persoalan yang begitu mendalam diutarakan oleh panel kita. Sama-sama kita renungkan. Izinkan saya menambah pandangan saudari pengurusi. Silakan saudari. Terima kasih. Hadirin sekalian, saya bersetuju dengan pandangan saudara panel kita sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, virus ini datangnya daripada masyarakat Malaysia sendiri.
Apabila timbulnya usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu oleh organisasi atau individu tertentu, masih terdapat golongan tertentu yang menunjukkan jalan mati pada bahasa Melayu ini. Pandangan skeptikal, hinaan dan sanksi terhadap bahasa Melayu belakangan ini jelas tergambar apabila langkah DBP khususnya dalam mengubah istilah-istilah baharu bahasa Melayu telah diperlecehkan oleh masyarakat Malaysia sendiri. Istilah seperti tuna foto, tanda pagar, iklan acah, swafoto, jerayawara dan istilah-istilah lain dalam pelbagai bidang ilmu telah dijadikan bahan ejekan, hinaan dan lawak oleh segelintir masyarakat berbanding melihatnya dari sudut untuk memajukan bangsa. Hari ini sahaja bahasa Inggeris mula mengambil tempat di mana-mana dan untuk apa-apa sahaja. Dalilnya cukup mudah. Nama-nama bangunan dan institusi sudah tidak lagi mencerminkan jiwa bahasa kebangsaan. Pudu Raya berubah menjadi Pudu Sentral, Bukit Bintang City Center, Bangsar Sot, Kuala Lumpur Gateway dan banyak lagi sering meniti lancar di bibir warga negara kita. Terima kasih wahai saudara dan saudari berdua. Lontaran pandangan yang begitu bernas sekali untuk sama-sama kita fikirkan. Baiklah, menyentuh soal pendidikan, dilema bagi pelajar di institusi pendidikan. Apabila wujud juga pandangan dan sanksi orang ramai yang mempertikaikan dan meragui kursus pengajian bahasa Melayu. Mungkin panel kita yang ketiga dapat memberikan ulasan berkenaan stigma ini. Nampaknya begitulah wahai saudari. Izinkan saya menambah pandangan saya tentang perkara ini. Silakan wahai saudari. Hadirin sekalian, cubalah bertanya kepada mana-mana pemegang ijazah ini. Kesangsian tentang kebolehpasaran bidang ini kerap kali diutarakan oleh masyarakat setempat. Hal yang lebih menjengkelkan apabila ada sebahagian masyarakat yang mempersoalkan kerelevanan pelajar berbangsa Melayu mendalami bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa ibunda. Stigma ini sudah cukup untuk menggadaikan prinsip integriti bahasa pada negara kita. Selain itu, hal yang lebih membimbangkan daripada senario ini sehingga menyentuh maslahat yang lebih besar apabila kesepaduan dan penyatuan antara kaum yang selama ini dicanang-canangkan sukar untuk dicapai. Jika perkara ini berlarutan, saya percaya tidak akan wujud lagi baba dan nyonya yang berbangga dengan dondang sayang dan masyarakat Cina peranakan Kelantan dan Terengganu yang fasih berbahasa Melayu. Terima kasih saudari pengurusi. Pandangan yang begitu padat sekali saudari. Berdasarkan perbincangan tersebut, dapat disimpulkan bahawa kedudukan bahasa sebagai identiti bangsa banyak bergantung pada sikap pengguna bahasa itu sendiri. Di Malaysia, ketidakyakinan terhadap bahasa Melayu semakin jelas kelihatan lantaran sikap pengguna bahasa itu sendiri yang lebih gemar menggunakan bahasa asing sebagai bahasa ilmu dan pertuturan. Sikap ini jika tidak dibendung akan mengakibatkan kedudukan bahasa Melayu yang kaya dengan budaya, sastra dan etika dan juga wibawa akan terlucut sebagai busana bangsa. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sebaik-baik busana bangsa mestilah ditenun dari halusnya benang bahasa. Tanpa bahasa, hilanglah identiti bangsa. Nampaknya masa tidak mencemburui kita kerana kita sempat membincangkan kesemua persoalan yang sering menjadi polemik pada masa kini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua barisan panel yang sungguh bersemangat mengutarakan pandangan dalam diskusi kita pada hari ini. Hadirin sekalian, arena forum remaja tamat di sini. Segala perhatian yang telah hadirin curahkan kepada kami amatlah dihargai. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara. Mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya dari kesilapan kami sendiri. Kami sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Mohon permisi.